Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita baru saja mendengar zikir harmoni Astaghfirullah. Jadi Astaghfirullah ni adalah salah satu cara kita bertaubat. Melafazkan Astaghfirullahalazim itu adalah salah satu cara untuk kita bertaubat. Walhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bertaubat sebanyak 70 kali sehari. Sedangkan Rasulullah maksum. Tapi Rasulullah bertaubat sebanyak 70 kali sehari minimum. Jadi kita ni yang setiap hari kan melakukan dosa, ada je dosa yang kita buat. Tengok aurat perempuan kan, buang masa, terlalu sibuk dengan macam lambat-lambatkan solat dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah kita kena selalu melazimi Astaghfirullah ni kan, istighfar ni. Jadi insyaAllah pada malam ni saya selaku MC. InsyaAllah Syamil Salim. Assalamualaikum Syamil. Okay, jadi pada malam ni insyaAllah kita akan meneruskan lagi perbincangan berkenaan dengan surah An-Nas yang pada minggu lepas telah disampaikan oleh Bro Alif Atan, iaitu ayat pertama, kedua dan ketiga, iaitu yang menerangkan berkenaan dengan Rabb, Malik dan Ilah. Iaitu secara secara ringkasnya, Rabb ini bermaksud tuan kan, bermaksud tuan. Ibaratnya kita ibaratnya kalau contoh satu rumah tu, tuan rumah dengan orang gaji jadi sebagai kita kena letakkan diri kita ni sebagai orang gaji kan. Kita kena meletakkan diri kita ni sebagai orang yang menerima arahan, mengikut arahan. Jadi apa sahaja yang tuan rumah cakap, kita kena ikut kan. Dia cakap basuh pinggan, okey kita basuh pinggan. Basuh baju, kita basuh baju. Jemur baju, kita jemur baju kan. Jadi macam tu juga kita di muka bumi ni. Apa yang Allah suruh kita kena buat kan. Dan Malik pula adalah ibaratnya seperti seorang raja ataupun pemimpin. Jadi seorang pemimpin ni dia memberikan kepada kita kan. Tak kisahlah memberikan apa pun. Memberikan nikmat, memberikan musibah, memberikan ujian, memberikan peringatan dan sebagainya. Semua tu adalah apa yang Allah bagi. Jadi itulah konsep Malik kan. Apa yang Allah bagi kepada kita. Dan seterusnya adalah Ilah. Ilah ni apa yang kita bagi kepada Allah. Jadi apa yang kita bagi? Adakah kita akan bagi maksiat ataupun adakah kita akan bagi solat? Adakah kita akan bagi movie yang banyak kita tengok kan? Sehari tu kita tengok 5-6 movie kan? Ataupun kita nak bagi zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena kena refresh balik iman kita berkenaan dengan tu kan. Jadi itulah secara ringkas kan, berkenaan dengan apa yang Bro Alif sampaikan pada minggu lepas kan. Jadi secara kita tengok, secara kasarnya kita tengok kenapa kita mohon kepada Allah. Pada ayat pertama tu kita mohon perlindungan daripada Allah. Kenapa kita mohon kepada Allah? Jadi daripada apa kita nak mohon perlindungan ni? Jadi pada malam ni Bro Adlan lah akan menjelaskan kita nak berlindung daripada apa. Tapi sebelum tu saya nak share satu kisah berkenaan dengan seorang pemuda. Kisah ni agak panjang saya ambil dalam 5-10 minit lah untuk bercerita. Jadi seorang pemuda ni dia belajar di Jordan. Dia belajar selama beberapa tahun. Jadi dia pun balik ke Malaysia. Jadi bila balik tu dengan ilmu yang dia ada, dengan apa yang dia belajar dekat Jordan tu, dia pun terlintas dalam hati dia untuk dia nak berdakwah, dia nak menyampaikan kebaikan. Jadi dia pun minta lah kebenaran dengan ayah dia. Dia cakap apa? Dia cakap, "Abah, saya nak berdakwah lah, boleh tak?" Jadi abah dia pun cakap, "Boleh, tapi ada satu syarat. Iaitu kamu kena pergi ke pasar mall. Kamu kena pergi ke mall dan mencari seorang sahaja, at least seorang yang kamu tengok dia, kamu rasa kamu lebih mulia daripada dia. Maksudnya dia lebih hina daripada kamu. Jadi
dia pun tanpa berfikir panjang, dia pun terus ambil helmet, ambil kunci motor, terus start motor, bam, terus ke mall kan. Jadi sampai je ke mall, dia pun cari lah, nak menyelesaikan task ni kan. Cari, dia pun nampaklah seorang perempuan. Nampak seorang perempuan ni dia tak pakai tudung, tak menutup aurat. Jadi dia pun fikir, macam boleh ni. Jadi dia pun nak jumpa perempuan tu kan. Dia on the way tu, dia pun dia terhenti. Langkah dia terhenti. Dia fikir apa? Dia fikir, betul ke perempuan ni lebih hina daripada aku? Mungkinlah dari segi aurat, betul. Mungkinlah aku lebih sempurna. Tutup aurat tu aku lebih sempurna. Tapi macam mana dengan amal ibadah yang lain? Mungkin juga dia ni banyak berzikir. Mungkin juga dia ni banyak baca Quran dan menghayati ayat-ayat Al-Quran tu. Jadi, macam, tak boleh ni. Dia pun tolak tepi. Orang tutup aurat dia tolak tepi. Jadi, dia pun cari lagi. Cari. Jumpalah seorang India. Non-Muslim lah. Senang cerita kan. Dia dari segi pandangan mata kasar dia adalah seorang non-Muslim. Jadi, dia jumpa. Dia nampak. Dia pun nak ambil lah orang India ni. Dia pun nak pergi dekat tu. Dia pun stop. Dia dulu. Dia pun fikir balik, macam mana kalau orang India ni mu'allaf and dia dah bertaubat kan. Jadi boleh jadi Allah terima taubat dia and dia dah tak ada dosa. Sedangkan aku ni mungkin banyak dosa yang Allah SWT tak ampunkan lagi kan. Jadi tak boleh, tolak tepi. Jadi semua yang nampak Cina ke India ke yang nampak macam non-Muslim dia tolak tepi. Jadi dia cari lagi, dia jumpa seorang budak. Seorang budak ni dia pukul kawan dia sampai kawan dia menangis. Jadi dia pun boleh kot budak ni. Nampak macam tak ada etika budak ni. Ambil kan. Dia pun nak ambil tu. Jap, dia berhenti lagi. 3 kali. Dia berhenti, dia ingat, dia fikir macam budak ni belum balik. Tak ada dosa lagi ni budak ni. Tak boleh, tolak tepi. Jadi dia pun dicari dalam mall tu. Semua dalam kategori tu je. 3 kategori tu je. Jadi dia pun dengan perasaan hampanya dia pun nak balik. Jadi bila dia nak datang motor, dia pakai helmet tu, dia pun nak balik tu dia fikir, macam mana ni tak balik apa-apa ni kan. Jadi dia pun nampak seekor anjing. Sampai ke anjing dia cari kan. Jadi dia nampak anjing tu, dia pun fikir, mungkin boleh kot anjing ni. Jadi dah nak pegang tak boleh anjing kan, nak bawa balik. Jadi dia pun nak ambil gambar. Ambil gambar tu, dia pun fikir, haiwan ni dia tak akan dihisap kan. Jadi haiwan ni dia dekat akhirat nanti dia akan jadi tanah je. Sedangkan aku akan dihisap and kemungkinan akan masuk neraka kan. Auzubillah min zalik. Jadi dia pun tak boleh. Tolak tepi juga. Habis dia pun balik lah. Balik jumpa ayah dia. Jadi bila dia jumpa ayah dia, dia cakap ke ayah dia, abah, minta maaf abah, saya tak jumpa orang yang lebih hina daripada saya. Jadi abah dia pun cakap, alhamdulillah, kamu sudah bersedia untuk berdakwah. Jadi kesimpulannya, apa kesimpulan dia? Jadi saya nak tanya lah, saya nak memberikan satu persoalan. Apa relate-nya surah An-Nas dengan kisah ni? Jadi selepas sahaja pengisian daripada Bro Adlan nanti, kita akan saya akan memberikan soalan ni lah. Saya akan bertanyakan soalan ni. And then lepas sesi malam ni, saya mengharapkan ada yang memberikan jawapan ada yang bersuara ataupun tulis kat chat pun okey. Untuk menjawab persoalan yang saya ajukan pada malam ni, insya-Allah. Jadi boleh gunakan poin-poin pada minggu lepas dan poin pada minggu ni juga. Boleh gabungkan sekali ataupun nak guna yang malam ni je ke, boleh, mana-mana pun boleh. Asalkan pada hujung sesi ni akan ada jawapan, at least 2-3 orang lah yang volunteer kan. InsyaAllah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Adlan Uzair untuk menyambung surah An-Nas, iaitu daripada ayat 4 hingga 6, insyaAllah.
Alright. So semua boleh nampak screen saya sekarang ni buat masa ni. Nampak. Alhamdulillah. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat kumpul bersama pada malam ni. Dan kita sama-sama malam ni kita nak Kita nak buka hati kita, nak buka kita punya minda sama-sama lah kita nak pelindung ayat-ayat Allah. Jadi insyaAllah malam ni seperti yang Bro Hadi kata tadi, kita akan sambung pengisian surah An-Nas minggu lepas. Jadi minggu ni giliran saya lah yang akan menyambung. Tapi sebelum tu kalau boleh nak minta seorang lah untuk tilawahkan surah An-Nas, insyaAllah. Okay. Mungkin boleh menjemput mungkin boleh dipersilakan Ahmad Syakir untuk tilawah surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okay, sadaqallahu azim. Okay. Jadi baik, insyaAllah. Okay, seperti yang insyaAllah pada malam ni kita akan untuk sambungan halaqah QC minggu lepas. Jadi kita akan untuk bahagian ni Bro Hadi dah cover tadi sedikit introduction tentang kita refresh balik tentang sesi QC yang lepas, dan insyaAllah seterusnya. Okay, kalau kita tengok pada ayat pertama surah An-Nas kan, jadi kita akan tengok perkataan a'udzubillah tu, maksudnya a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubirabbin nas, maksudnya a'udzu tu dia bermaksud kita ni nak memohon perlindungan dengan Allah kan, dengan Tuhan. Jadi soalan dia, kita ni nak meminta perlindungan daripada siapa? Jadi insyaAllah kita akan, pada minggu lepas kita dah tengok, kita dah go through ayat 1 sampai ayat 3. Minggu ni kita akan tengok pula pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 4 hingga 6, insyaAllah. Okay. Jadi untuk ayat yang keempat ni, tak apa, insyaAllah Ana akan bacakanlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min syarril waswasil khannas. Yang maksud dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Jadi untuk ayat 4 surah An-Nas ni, kita akan highlight lah dua perkataan, iaitu yang pertama sekali al-waswas dan al-khannas. Jadi nak panggil, nak jemput Amal lah kan. Amal ada kat sana ke? Boleh Amal ada kat sana ke? Ya, saya. Okey. Contoh dalam ayat ni kita dapat tengok ada perkataan al-waswas. Jadi dapat Amal lah kan. Al-waswas ni apa kan? Bila kita tengok atau dengar perkataan al-waswas ni, apa yang terlintas dalam kepala Amal? Apa yang terlintas? Saya rasa macam bunyi dia was-was S, macam bisikan-bisikan macam bisikan-bisikan. Right. Tu ada huruf S macam macam tu. Alright. Kira direct kepada jawapan lah tu. Okay. Sebenarnya nak ceritanya macam bila kita cerita pasal al-waswas, macam kita akan, kalau sebelum ni
kita agak fikir bahawa al-waswas ni dia macam contoh kalau ambil wuduk, ambil wuduk apa semua kan, tiba dah habis ambil wuduk, tiba rasa was-was, kita timbul rasa was-was tu, dia macam aku ni ada takut ada bahagian yang tak kena air lagi ataupun tak cukup ada bahagian yang tak kena air lagi. Lepas tu kita ambil wuduk balik. Kalau dalam solat pula, kita tengah solat ni nak tahiyat akhir, tiba kita timbul rasa was-was, aku ni contoh solat isyak lah kan, aku ni dah cukup 4 rakaat ke baru 3 rakaat ni. Lepas tu dia macam, kalau kebiasaannya bila kita pasal was-was, kita akan terbayang macam tu lah kan, perasaan ragu-ragu tu. Tapi al-waswas yang nak disampaikan dalam surah An-Nas ni bukan al-waswas yang macam tu. Jadi betul lah kata Amar Badiul Zaman tadi, al-waswas tu nak cerita tentang bisikan. Okay. Kalau kita tengok maksud ni kan, maksudnya min syarril waswasil khannas. Syarril waswas tu maksudnya kejahatan bisikan syaitan. Dan al-khannas maksud yang bersembunyi. Kalau ikut sesetengah tafsir, al-khannas ni juga dia bermaksud sesuatu yang datang dan pergi. Dia apa yang kita boleh bayangkan lah tentang bisikan yang datang dan pergi tu. Bisikan yang tiba-tiba datang dan pergi tu, dia macam contohlah kan, kita dah set. Contoh kita solat, lepas solat ni aku set aku nak baca Al-Quran lah, satu muka surat. Jadi kita solat, lepas tu tiba-tiba mungkin mesej datang ke apa, jadi kita tengok phone, tengok mesej. Lepas tu dia macam tengok mesej, lepas tu tiba-tiba teralik pula. Teralik pula tengok benda-benda lain pula. Jadi mungkin jadi tu mungkin satu contoh yang boleh kita ambil lah tentang bisikan datang dan sembunyi itu. Sebab bisikan-bisikan tu dia macam kita tengah buat benda lain, tak macam mana tah tiba-tiba terlintas benda tu kat dalam diri kita. Itulah kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Okey. Okey. InsyaAllah. Okey, jadi itu kita boleh tengok sikit lah tentang surah An-Nas ayat 4 dan tu ayat seterusnya. Okey. Okey, tu ayat yang seterusnya, surah An-Nas ayat 5. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang maksud yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi persoalan kan, min syarril waswasil khannas. Jadi bisikan-bisikan tu dia membisikkan ke mana? Dia sebenarnya membisikkan ke dalam dada manusia. Kalau bisikan yang normal macam manusia biasa yang nyata, dia kan bisikan melalui telinga lah kan, jadi pendengaran kita. Tapi bisikan yang ni, bisikan syaitan ni, dia membisik ke dalam dada manusia. Sebenarnya sebenarnya bukan dada sebenarnya, tapi apa yang ada dalam dada tu iaitu sebenarnya hati kita. Tapi kenapa nak bisikkan ke dalam hati kita tu pula? Jadi kita tengok. Jadi insyaAllah kita tengok satu hadis. Rasanya pernah rasa masa sebelum beberapa halaqah kursi sebelum ini formula kita tu kita pernah go through kalau tak silap. InsyaAllah. Okay, kenapa bisikan-bisikan tu dituju ke hati? Jadi kita tengok hadis ni ya. Ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasada kulluhu wa idza fasadat fasadal jasada kulluhu ala wa hiya al-qalb. Okey, yang maksud ketahuilah bahawa dalam jasad ini terdapat segumpal daging.
Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahawa dia adalah hati. Jadi, bisikan-bisikan yang jahat tu, bisikan-bisikan syaitan tu, dia menuju ke hati. Kerana nak kata dari hati itulah dia, umpama hadis ni lah. Okay. Kalau hati tu, apa yang masuk dalam hati kita tu sesuatu yang kalau hati tu baik, maka apa yang dilahirkan dari hati tu akan jadi baik. Kita punya akhlak, kita punya tingkah laku, kita punya fikrah, kita punya cara pemikiran, insya-Allah kalau hati tu baik, semua itu akan baik. Tapi kalau hati tu dia tak baik, selalu masuk benda-benda yang buruk, maka kita punya apa yang dilahirkan dari hati kita tu juga akan jadi sesuatu yang buruk. Kita punya tingkah laku buruk, akhlak buruk. Jadi sebab itulah bisikan-bisikan tadi tu dia ditujukan ke hati kita tu. Jadi sebab itulah apa yang kalau nak hati kita tu baik, kita kena jagalah. Kita kena jaga apa yang masuk ke dalam hati itu. Iaitu macam kita kena, mata kita kena jagalah daripada melihat perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang maksiat, yang dosa, kena jaga. Telinga kita pun kurang-kurangkan mendengar benda-benda yang buruk. Mulut kita pun kurangkan kata-kata benda-benda yang buruk lah, insya-Allah. Jadi sebab itulah kenapa bisikan-bisikan yang tadi tu ditujukan ke hati kita tu. Okay, jadi insya-Allah jadi itu apa yang kita boleh ambil daripada surah ayat kelima surah An-Nas. InsyaAllah untuk ayat yang seterusnya, so setakat ni jelas ya sampai ayat kelima. Okay, nampaknya macam jelas lah kot, insyaAllah. Okay, dan ayat yang surah An-Nas ayat ke-6 iaitu ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Maksud dari golongan jin dan manusia. Rupanya bisikan-bisikan tu biasanya kita akan cerita pasal syaitan lah kan, yang selalu hasut kita, yang selalu goda kita, mengajak kita kepada benda-benda yang buruk. Tetapi rupanya itu syaitan dalam kalangan jin. Selama ni kita ingat syaitan tu dalam kalangan jin saja. Rupanya ada juga dalam kalangan manusia. Maksudnya bukan nak kata manusia ni syaitan, tapi bisikan yang buruk tu, bisikan negatif tu pun datang daripada manusia. Jadi jadi secara keseluruhan kan. Okey. Jadi ibrah yang kita boleh ambil pada apa yang kita boleh ambil ibrah daripada awal surah An-Nas sampailah ke sampai pada ayat 1 sampai ayat 6 ni. Satu, kita ni kena sentiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kata macam kita punya surrounding memang akan ada tarikan. Bukan tarikan yang mengajak kita kepada kebaikan, ada juga tarikan yang mengajak kita kepada keburukan. Jadi kita surah An-Nas ni mengajar kita supaya sentiasalah mohon perlindungan tu daripada Allah SWT. Kita
kita minta kepada Allah supaya kita berlindung lah daripada bisikan-bisikan yang jahat tu, yang buruk tu pada diri kita. Dan okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, ayat surah An-Nas ni dia mengingatkan diri kita ni sebagai seorang hamba lah. Dia macam sifat Rabb, sifat Malik dan sifat Ilah tu, itu sifat-sifat yang ada pada Allah yang kita perlu tahu lah kan. Dan kita perlu rasa lah dalam diri kita. Dan bila kita hayati sifat-sifat Allah sebagai Rabb yang Maha Berkuasa, sebagai Malik, sebagai raja dan atau pemerintah, dan Ilah sebagai sembahan, sebagai kita punya sembahan, maka dia mengingatkan diri kita ni sebagai seorang hamba. Maka kita berbaliklah kalau kita tengok balik pada IFK, ini formula kita yang minggu lepas, yang 2 dan 3 minggu lepas, 2 minggu lepas tu, dia mengingatkan diri kita bahawa kita ni tentang sifat sifat hamba, sifat abid dan juga khalifah. Maka bila kita ingat balik, maka ada dua tujuan hidup tu lah yang kita perlu buat. Dan yang terakhir insya-Allah, Ibrah Rasul Anas ni dia memastikan diri kita ni dikelilingi dengan suasana yang positif. Jadi seperti yang kita tengok kan dalam surah An-Nas ayat 6 tu, bisikan yang negatif tu bukan datang daripada syaitan saja, tapi ada juga datang daripada manusia tu. Jadi kita pastikan kita punya surrounding tu kita dikelilingi dengan suasana yang positif. Dengan suasana yang positif lah kan. Contoh, kalau kita masih pastikan diri kita dikelilingi dengan suasana positif. Jadi nak kata kalau kita keliling kita tu masih, contoh kita nak berubah tapi masih dikelilingi dengan kawan-kawan yang masih mengajak kita kepada game, atau mengajak kita sembang-sembang lagu ke, sembang pasal perempuan ke, sembang hal-hal dunia ke, tak mengingatkan kita kepada akhirat ke, maka kita mungkin boleh, kita nak berubah tapi kita tak, kita masih lagi dalam kelompok yang lama, takut yang lama. Jadi takut-takut kita nak ke sana, kita terbelakang balik macam tu. Jadi rasakanlah, memastikan diri kita dikelilingi dengan suasana atau circle yang positif, suasana yang positif. Jadi sebagai contoh macam masalah konfesi ni lah, kita ni sama-sama nak berubah kan. Jadi insya-Allah rasanya itu sahajalah kot pengisian tentang halah konfesi kita pada malam ni, tentang surah An-Nas pada malam ni. InsyaAllah saya itu sahajalah kot. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bro Adlan. Siapa-siapa ada persoalan ke yang korang tak faham berkenaan dengan sesi malam ni? Kalau ada persoalan boleh terus tanya. Boleh tanya kat chat yang betul. Boleh tanya kat chat, boleh buka mic untuk tanya cepat sikit secara direct.
Okay, kalau tak ada apa-apa soalan. Ada ke? Amak ada soalan ke? Tiba. Okay, jadi tiba petik nama orang ni. Suka je. Jadi kalau tak ada persoalan, insyaAllah apa yang disampaikan oleh Bro Adlan tadi, macam minggu lepas Bro Alif Alihatan telah menceritakan berkenaan dengan daripada apa kita nak berlindung. Bukan daripada apa. Kita memohon kepada Allah untuk berlindung kan. Jadi minggu ni adalah sambungannya daripada apa kita nak berlindung. Jadi itulah secara panjang lebar berkenaan dengan perlindungan daripada gangguan bisikan syaitan dan manusia itu sendiri. Jadi kalau tak ada apa-apa persoalan, saya yang akan tanya soalan. Jadi kita akan membuka kepada anda semua untuk memberikan sedikit jawapan lah berkenaan dengan soalan saya tadi, iaitu apa relate-nya cerita yang saya ceritakan panjang pada awal tadi kan, seorang pemuda yang nak berdakwah tu, dia pergi ke pasar, dia jumpa orang yang tutup aurat, orang yang non-Muslim, orang yang budak yang mengganggu kawan dia dan seekor anjing. Tapi semua dia tolak dan berjumpa dengan ayah dia tanpa membawa apa-apa hasil kan. Dan ayah dia cakap dia dah bersedia untuk berdakwah. Jadi apa relate-nya surah An-Nas ni dengan kisah tu tadi? InsyaAllah boleh berikan sedikit jawapan ke? Siapa-siapa lah yang berkelapangan ni. Bukan berkelapangan, siapa-siapa yang faham lah, betul-betul faham berkenaan dengan halaqah malam ni dengan minggu lepas, InsyaAllah boleh buka mic and berikan sedikit pandangan. Jadi abang-abang pun kalau kata nak bagi pandangan sikit boleh, tak ada masalah. Saya nak at least seorang daripada korang ni untuk memberikan jawapan apa relate itu. Sebab takkanlah semua tak faham kan. Mestilah ada yang faham. Mesti ada yang boleh relate kan. So cerita yang tadi tu nak kata dia, maksudnya bila dia jumpa orang ni, ayah dia suruh dia cari siapa yang seorang je yang lagi hina daripada dia kan. Okay, lepas tu dia cari-cari, dia tak jumpa. Maksudnya datang balik ke ayah dia. Maksudnya bila cari, dia jumpa perempuan yang tak tutup aurat pun dia tolak. Dia kata dia tolak. Lepas tu jumpa non-Muslim pun dia kata dia tolak. Jumpa budak pun dia tolak. Jumpa anjing pun dia tolak. Nak katanya macam kita kata macam ni, kita tak kita sentiasa kena pandang sisi positif orang tu. Maksudnya kita tak, satunya kita tak betul, dua kita kena sentiasa ambil sisi positif yang ada pada orang tu. Okey, itu pendapat daripada Bro Adlan. Okey, sekejap lagi saya akan bagi jawapan dia. Tapi sebelum tu lah saya nak dapatkan sikit jawapan lagi lah. Seorang lagi InsyaAllah. Kalau boleh jangan daripada abang-abang lah. Kalau boleh daripada adik-adik lah. Kalau abang-abang ni biasanya boleh biarkan betul biasanya. Okey, sekejap. Adakah dia was-was dengan judgement dia? Maksudnya dia was-was dengan daripada pandangan mata kasar dia tu. Dia macam mana nak cakap Okey, kejap lagi saya akan bagi jawapan. Sekarang saya nak tanyakan apa relate-nya dulu.
boleh bagi pandangan je. Sebab kalau kalau macam Daniel Alif kan, dia tanya soalan, dia tanya macam mana ni orang kata was-was tu kan. Was-was tu macam mana was-was tu menghantui dia. Jadi macam soalan Daniel Alif macam tu kan. So sekejap lagi saya akan revealkan jawapan and terus akan nampak. Tapi sebelum tu saya nak tahu siapa lagi yang nak bagi jawapan. Saya nak tahu jawapan daripada korang lah. Seorang saja. InsyaAllah kalau siapa yang ada pandangan tu and dia share malam ni, bila dia share malam ni, sebab Muhammad Safwan baru masuk. Assalamualaikum. Jadi siapa yang memberikan pandangan dia pada malam ni, dia akan lebih faham sebab bila mana kalau kata jawapan dia betul, alhamdulillah dia faham dengan apa yang telah disampaikan pada malam ni dengan minggu lepas. Dan kalau salah, insyaAllah akan diperbetulkan. Jadi sama-sama dapat manfaat. Tidak ego. Masya Allah. Pada Daniel Alif, tidak ego. Oh, okey, faham. Maksudnya dia merendahkan ego dia kan. Dia menganggap yang orang lain ni mungkin boleh jadi lebih mulia daripada dia. Okey, boleh diterima. Okey, ada jawapan lain tak? Nampak tak? Daniel Alif memberikan jawapan yang ringkas sahaja. Tak ada masalah kan? Atau mungkin orang lain ada jawapan lain. Masya Allah. Okay, jadi apalah, kalau tak ada, saya akan revealkan jawapan dia tu. Jadi berkaitan dengan kisah ni, pada awalnya niat dia adalah nak berdakwah. Jadi seseorang pendakwah ni, dia tak boleh menganggap diri dia sebagai yang lebih mulia daripada sesiapa pun. Dia tak boleh anggap diri dia lebih mulia. Sebab kan ada satu kisah, bukan satu kisah lah, satu kejadian kan, yang viral lah dekat media sosial itu. Ada seorang ustaz ni, dia memberikan bantuan dan dia nak berdakwah lah. Tapi bantuan dia tu, dia macam memburuk-burukkan seseorang kan. Dia tanya, solat cukup ke tak, rukuk iman macam mana, rukuk Islam macam mana kan. Dia tanya. Sampaikan membuatkan seseorang yang nak terima bantuan tu malu kan. Okey, kejap Jangan biar hati ni dipengaruhi dengan perasaan lebih baik daripada individu lain. Jangan rasa diri mulia untuk berdakwah. Kita tak boleh memilih sesiapa untuk kita berdakwah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi betul lah ni. Ini yang pertama sekali kan. Jadi niat tu penting kan. Niat nak berdakwah tu penting. Yang bagusnya niat dia nak berdakwah tu. Tapi dia tak boleh judge seseorang ni untuk lebih nak jadikan kau lebih hina daripada aku, jadi aku boleh berdakwah atas kau. Tak boleh macam tu kan. Kita nak berdakwah ni, nak menyampaikan kebaikan ni, tak kira siapa kan. Kita boleh sampaikan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, orang yang sama umur dengan kita, orang yang lebih pandai daripada kita sekalipun. Kita boleh tegur dia kan. Kita boleh berdakwah kepada dia, nak menyampaikan satu kebaikan kepada dia. Tak ada masalah kan. Even ilmu dia lebih tinggi macam mana sekalipun, dia still seorang manusia kan. Jadi kita boleh nak berdakwah kepada dia, nak menyampaikan kebaikan kepada dia. Tak ada masalah kan. Jadi jangan kita ni memilih seseorang tu. Kalau kata nampak, dia ni lagi mulia daripada aku, tak payah berdakwah kat atas dia, tak boleh. Kita kena ada sikap untuk menganggap diri kita ni lebih hina. Dan macam mana nak jadi lebih mulia? Dengan cara menyampaikan kebaikan dan mengajak lagi orang kepada kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Okey. Yang kedua, pada part yang mana ni lah yang relate kan dengan kisah dengan surah An-Nas.
bila dia berjumpa, dia nampak seseorang tu, contoh pertama, pada first yang pertama kan, dia nampak seorang yang tidak menutup aurat. Jadi dia on the way tu, dia nak pergi jumpa tu, dia terhenti kan. Di hati dia terlintas, adakah betul dia ni lebih hina daripada aku kan? Dia terfikir benda tu. Maksudnya Allah telah menghantarkan, Allah telah menjentik hati dia. Allah telah memberikan satu hidayah kepada dia. Untuk apa? Untuk dia sedar sebenarnya dia orang tu tak semestinya dia tak tutup aurat. Dia lebih hina daripada kita. Jadi itulah yang pertama sekali kan. Itulah poin yang relate-nya surah An-Nas dengan kisah ni. Jadi bila mana dia terlintas tu, maksudnya Allah dah melindungi dia. Tapi dia masih ada dua pilihan sama ada masih lagi nak memilih seseorang tu menjadi lebih hina, ataupun dia akan avoid daripada berjumpa orang tu. Dia masih ada dua pilihan. Jadi atas kita kan, Allah dah bagi perlindungan. Jadi adakah kita nak terima perlindungan tu ataupun nak menolak? Jadi itulah poin yang kedua daripada kisah ni. Dan poin yang ketiga adalah setiap kali dia nampak orang, dia akan fikir yang orang tu lebih hina daripada dia. Itulah hasutan syaitan. Syaitan menghasut. Dia ni. Dia tuju je. Dia jumpa orang ni, dia tuju lagi. Dia tuju orang ni, jumpa orang ni, tuju lagi kan. Nak kata syaitan tu akan tetap menghasut kita macam mana sekalipun. Dia akan datang. Untuk menghasut kita, untuk membisikkan kepada kita ni bahawa pada dalam situasi dia tu, dalam situasi seorang pemuda ni, dia dalam situasi untuk mencari orang yang lebih hina kan. Dia akan tuju yang dia ni lebih hina, dia ni lebih hina, dia ni lebih hina kan. Jadi itulah bentuk-bentuk orang kata relate-nya kisah tu dengan surah An-Nas. Jadi perasaan was-was macam Daniel Ali cakap tadi kan. Perasaan was-was dalam diri dia tu, Allah telah lindungi perasaan tu. Allah telah bagi perlindungan atas perasaan dia dia rasa orang ni lebih hina, dia rasa orang ni lebih hina kan. Allah telah lindungi dia. Jadi sepatutnya dia terus sedar dan tak ada dah rasa was-was tu. Jadi sebab tu pentingnya untuk kita ni memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap situasi. Wallahu alam. Jadi faham ke berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi? Faham ke? Ataupun ada persoalan yang timbul yang menyebabkan korang lebih buntu? Alhamdulillah faham. InsyaAllah. Syamil Salim. Syamil. Yang lain faham Yang lain kalau faham Alhamdulillah. Kalau tak faham boleh terus tanya. Sebab saya takut saya lebih memeningkan korang semua. Kalau lebih faham kan Alhamdulillah. Kalau lebih peningkan tu MasyaAllah. Susah lah Jadi rasanya dah tak ada soalan Tak ada soalan. InsyaAllah Alhamdulillah kita pun sudah selesai dengan sesi malam ni. Betulnya tak ada soalan. Nak confirmkan, takutnya kat hujung-hujung sekejap lagi dah tutup apa semua, tiba-tiba naik soalan. Risau juga. Jadi kalau dia tak ada apa-apa soalan, InsyaAllah bolehlah kita beramal dengan surah An-Nas ni, mana telah di-explain dengan sangat jelas berkenaan dengan kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perlindungan daripada gangguan dalaman tu sendiri kan. Gangguan hasutan syaitan tu yang membisikkan ke dalam hati-hati manusia. Jadi dan janganlah kita ni menjadi salah seorang daripada golongan jin dan manusia yang telah disebutkan dalam ayat ke-6 tu.
jadi daripada golongan jin dan manusia tu, yang mana yang kita pula yang menghasut seseorang tu untuk melakukan kejahatan. Jadi avoid lah diri kita daripada tergolong dalam orang-orang yang macam tu InsyaAllah. Jadi jadilah orang-orang yang sentiasa share positive vibes, share benda-benda yang baik kan, menyampaikan sesuatu yang baik, mengingatkan kawan-kawan kepada kematian, ibadah dan sebagainya kan. InsyaAllah. Jadi tanpa membuang masa okay. Jadi saya tutuplah sesi halaqah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi terima kasih kepada yang join pada malam ni. Dan InsyaAllah halaqah kita pada minggu depan akan berlangsung sama ada Sabtu ataupun Ahad InsyaAllah. Seperti biasalah, Sabtu ataupun Ahad InsyaAllah. Terima kasih semua kerana join. Ya, sama-sama.